Assalamualaikum murid-murid. Ah, saya Cikgu Edi. Mungkin ramai yang tak kenal cikgu lagi kan. Okey, cikgu adalah cikgu, nama cikgu ialah nama cikgu Muhammad Edi Surizal bin Ibrahim. Okey. Cikgu baru pindah ke sini. Jadi cikgu akan mengajar kamu teknologi maklumat dan komunikasi dan juga reka bentuk dan teknologi untuk tahun 6. Okey, pada minggu lepas cikgu dah bagi kerja tugasan melalui medium lain. Pada minggu ini cikgu cuba untuk mengajar dalam bentuk baru supaya kamu mudah-mudahan dapat memahami dengan lebih baik. Okey. Seperti yang kita belajar minggu lepas, kita belajar di tajuk yang pertama iaitu pengaturcaraan. Okey. Mungkin ramai antara kamu yang masih tidak faham apa itu pengaturcaraan. Okey, tak mengapa. Okey, kita akan belajar sama-sama dan kita lihat satu persatu dan juga kamu boleh merujuk juga buku teks kamu yang ada dengan kamu. Okey. Jadi pada minggu ini cikgu nak fokuskan iaitu tajuk 1.2, 1.2, langkah-langkah aktiviti harian dan set arahan. Okey. Sebelum itu, kita kena fahamkan dulu apakah itu pengaturcaraan komputer. Okey, yang kita sebut-sebut, yang kita lihat di dalam buku teks. Apa itu pengaturcaraan? Okey, pertama perkataan pengatur. Okey, pengatur ini ialah siapa yang mengaturkan atau menyusun sesuatu arahan untuk dilaksanakan oleh seseorang ataupun kalau kita belajar ni komputer lah. Kita nak aturkan komputer tersebut supaya dia dapat laksanakan sesuatu aktiviti yang kita mahu komputer tersebut laksanakan. Okey, pengatur caraan ialah kita letakkan ataupun kita masukkan cara-cara atau langkah-langkah yang kita ingini supaya komputer tersebut dapat melaksanakan arahan tersebut dengan mengikut langkah-langkah yang telah kita tetapkan. Okey, kalau kita baca kat bawah ni, cikgu ada sediakan sedikit. Okey, baca sama-sama ataupun kamu boleh lihatlah ataupun baca dalam hati pun boleh. Okey, tengok. Pengaturcaraan ialah satu set arahan yang tersusun untuk komputer melakukan sesuatu seperti pembelajaran sebelum ini, bagaimana sebuah mesin basuh automatik dapat membasuh pakaian dengan hanya satu butang ditekan. Okey. Kalau kita lihat banyak lagi, bukan saja mesin basuh, televisyen, kipas, apa lagi barang-barang elektronik yang ada di rumah kita, handphone yang paling dekat dengan kamu. Kamu cuma klik, dia akan buka, dia akan play video, dia akan laksanakan apa saja yang kita nak. Okey. Jadi itu semua adalah diatur diatur oleh seorang pengatur caraan lah. Jadi kita bagi arahan, baru komputer tu ataupun mesin tersebut boleh buat. Kalau kita tak buat arahan, mesin tu tak boleh digunakan seperti yang kita nak. Okey. Kita pergi yang slide seterusnya. Okey. Ini arahan tersebut perlu tersusun supaya komputer dapat melakukan sesuatu dengan jayanya. Apa maksud tersusun? Maksudnya kita arahkan ataupun letakkan langkah-langkah kepada sesuatu arahan tersebut satu persatu. Maksudnya yang pertama, apa yang kita nak dilaksanakan. Okey. Contoh, kalau mesin basuh, pertama, bila kita tekan mesin, kita tengok dia akan masukkan air. Okey. Jadi bagaimana dia dapat tahu? Mula-mula
dia kena masukkan air. Sebenarnya dia telah diberi arahan dan dimasukkan ke dalam komputer tersebut. Komputer tu pun membaca arahan tersebut dan dia akan ikut urutan tu sampai selesai, sampailah pengeringan. Contohnya kalau mesin basuh. Kalau mesin lain atau barang ataupun perkakasan lain, elektronik lain, ada penggunaan lain lah. Kita kena tengok lah. Cikgu ambil satu contoh. Iaitu mesin basuh. Okey. Banyak lagi macam cikgu cakap tadi. Okey. Macam mana kita nak berlatih atau nak untuk memberikan kita lebih kefahaman berkenaan dengan arahan. Okey, kita boleh kaitkan dengan kehidupan seharian kita dulu. Sebelum kita nak arahkan komputer, kita kaitkan dengan apa yang kita laksanakan dalam aktiviti seharian. Sebagai contoh, kita lihat sini. Ini ada dalam buku teks muka surat 5 Okey, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 5. Okey, di mana seorang kanak-kanak bertanya kepada ibunya bagaimana hendak menggoreng ikan. Okey, ini adalah bersesuaian dengan tajuk kita, iaitu meletakkan atau memberitahu langkah-langkah bagaimana kita menggoreng ikan. Okey, setiap aktiviti kita sebenarnya kalau kamu sedar, semuanya adalah mempunyai arahan-arahan tertentu. Contoh, kamu nak pergi sekolah, apa kamu buat? Mula-mula, kamu bangun dari tidur seawal pagi, kemudian apa kamu buat selepas bangun? Okey, kamu mandi, selepas mandi pakai pakaian, kalau yang Muslim kita solat subuh, semua itu ada atur caranya sehinggalah kamu sampai sekolah. Kamu belajar pun ada atur caranya. Kalau di sekolah, okey, ada jadualnya ataupun langkah-langkah. Pertama, buat apa? Okey, belajar, cikgu akan bagi arahan. Okey, selepas tu habis belajar, kamu pergi rehat. Kemudian dah habis belajar, kemudian balik rumah. Okey, banyak. Semua sebenarnya aktiviti seharian kita melibatkan langkah-langkah atau arahan. Okey, jadi kalau kamu lihat di muka surat 5, okey, ibunya mengatakan kepada anaknya, okey, murid perempuan tersebut, bagaimana dia menggoreng ikan. Okey, pertama kena apa? Sediakan ikan, kemudian bersihkan, apa sehinggalah seterusnya. Dia ada langkah. Langkah-langkah ni maksudnya, pertama langkah 1 apa? Langkah 2 apa? Langkah 3 dan seterusnya sehinggalah selesai proses. Okey? Cikgu harap kamu faham apa itu langkah-langkah yang cikgu sebut tadi dikaitkan dengan pengaturcaraan. Ingat balik, pengaturcaraan tadi apa dia? Okey, pengaturcaraan tadi satu set arahan ataupun langkah-langkah. Jadi kita nak berlatih dulu. Macam mana nak menyediakan satu set arahan ataupun langkah-langkah untuk sesuatu aktiviti. Contoh di buku teks dia memilih menggoreng ikan. Okey, banyak lagi awak boleh buat langkah-langkah membuat kek, langkah-langkah menggoreng pisang, apa lagi kamu boleh buat, kamu boleh fikirkan. Okay, nanti ada aktiviti yang kamu akan dapat laksanakan, tengok mengikut kreativiti kamu semualah. Okey, pergi slide seterusnya. Okey, ni gambar ikan yang siap digoreng. Jadi ada langkah-langkah macam mana nak dapatkan ikan goreng yang sedap. Okey, langkah-langkah arahan yang betul dan tersusun. Maksudnya apa? Apabila langkah-langkah tersusun, kita dapat menikmati ikan goreng yang enak. Okey, kalau salah je langkah-langkah atau arahan yang diberikan, tak jadilah ikan goreng. Okey, ataupun ikan tu jadi hangus. Nak goreng berapa masa? Dia ada langkah-langkah kan? Okey, pertama macam mana nak goreng? Okey, pastikan minyak panas. Okey, berapa lama nak goreng? Berapa lama sebelah dan sebelah untuk digoreng, sebelah lagi untuk digoreng. Okey, kalau terlebih masa, kena letakkan berapa lama? 5 minit, 10 minit. Jadi, kalau terlebih masa, boleh menyebabkan ikan tu hangus. Okey. Begitu juga dengan komputer. Dengan set arahan atau pengatur caraan yang tersusun,
komputer tu dapat melaksanakan aktiviti seperti yang diarahkan. Okey, minta maaf ada pembetulan ejaan kat sini kesilapan cikgu arahkan. Okey. Jadi kalau kita nak komputer tu melaksanakan sesuatu aktiviti yang kita nak, contoh mesin basuh, cikgu ulang balik tadi, bagaimana dia nak membasuh pakaian, okay, kita secara automatik kita tak perlu macam kita basuh pakai tangan kan, mula ambil air, masukkan baldi, masukkan pakaian, masukkan sabun, kemudian kita berus, okay. Jadi susah. Jadi kalau kita guna mesin zaman teknologi baru, kita perlu arahkan mesin tersebut basuh, tapi nak arah macam mana? Kita gunakan komputer. Seperti minggu lepas, kalau kita ingat balik, komputer tu sebenarnya ada di dalam semua perkakasan elektronik di rumah. Okay? Bukan kita ingat komputer riba, komputer meja, bukan tab kita, bukan handphone saja yang mempunyai komputer. Sebenarnya semua ada komputer yang dipanggil sebagai komputer benam. Komputer benam ni adalah satu papan litar yang lengkap dengan dia punya elektronik, alatan ataupun alat elektronik yang lengkap. Okay, dia dapat melaksanakan tugasan. Dia letak dalam apa? Dalam, contohlah kita juga tadi mesin basuh apa semua kan. Okay. Tapi bila ada elektronik yang lengkap begitu pun, kita perlu setkan atau arahkan dia dengan arahan-arahan atau langkah-langkah yang betul dan tersusun, baru dia boleh buat. Macam mesin basuh tadilah. Kemudian dia menganggarkan berat, berat pakaian, kemudian berapa air yang dia nak masukkan. Semua kita boleh arahkan dia. Contohnya kalau beratnya 2 kilo, air sebanyak 3 liter. Jadi kita dah kena arahkan komputer tu supaya dia boleh mengikut arahan atau langkah-langkah yang kita telah tetapkan. Okay. Itulah dinamakan sebagai pengatur caraan. Okay. Ini yang langkah-langkah gorengkan ni sebenarnya ini contoh macam mana kita nak susun dengan betul supaya dapat ikan goreng yang sedap. Jadi bila kamu faham kamu faham dan boleh buat langkah-langkah yang tersusun, jadi apabila kita masuk dalam bidang pengatur caraan komputer, kamu akan dapat menyusun set arahan yang baik, dapat dibaca atau diterima oleh komputer dan komputer dapat melaksanakan apa yang kita nak. Okay, saya harap kamu faham apa itu pengatur caraan. Okay, jadi cikgu harap kamu faham. Jadi kita pergi kepada masa untuk kamu membuat aktiviti. Okay, aktiviti jangan risau. Okay, kamu boleh buat aktiviti ini, cikgu bagi tempoh sehingga minggu depan. Okay, jadual untuk RBT dan TMK tahun 6 iaitu hari Rabu kan. Okay, bila hari Rabu nanti minggu depan kamu baru hantar ke sekolah lah. Okay, macam biasa letak di atas meja. Okay, masa apa yang aktiviti yang kamu nak laksanakan ialah gunakan idea kreatif kamu dan sediakan satu set arahan atau langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Okay, macam mana idea kreatif? Maksudnya kamu kena berfikirlah, kamu kan dah tahun 6. Okay, jadi gunakan daya kreativiti untuk kamu membuat satu set arahan. Okay, daripada langkah pertama sehingga langkah akhir. Okay, tak perlu panjang-panjang dan kamu boleh pilih aktiviti yang mudah. Okay, jangan ambil aktiviti yang susah-susah. Ambil aktiviti yang mudah. Okay, aktiviti apa? Okay, aktiviti apa? Mesti ada tanya. Aktiviti apa cikgu? Okay, apa-apa saja aktiviti. Contoh tadi macam tadi menggorengkan. Okay, kamu boleh buat kek. Okay, kalau yang lelaki tak minat nak masak, kamu boleh buat bagaimana menukar tayar basikal yang bocor. Contoh. Pertama buat apa? Kedua buat apa? Okay. Ataupun ada idea lain. Cikgu hadkan jangan terlampau banyak langkah-langkah tu. Buat sikit-sikit dalam 10 atau kurang lah 5 atau 10 arahan. Okay.
Menggunakan kreativiti macam mana? Okay, kamu boleh guna peta minda. Contohnya menggunakan peta buih, okay, yang ada buih-buih, kemudian ada anak panah kan. Cuma tuliskan langkah 1 apa langkah 2. Ataupun kamu nak buat carta pun boleh. Okay, carta kamu boleh rujuk dekat internet macam mana, banyak cara-cara nak buat langkah-langkah ni. 1, 2, 3 macam tu. Langkah pertama apa? Contoh macam goreng ikan. Pertama apa? Mesti ada ikan. Pertama bersihkan. Okay. Kedua tak apa kan. Seterusnya. Kamu boleh rujuk ibu bapa lah kalau tak faham Okey. Ini aktiviti kamu. Okey. Lengkapkan tugasan ini dalam buku tulis TMK. Okey. Kalau kamu ada buku tulis lebih, okey, cikgu galakkan kamu buat 2 buku lah. Okay. Satu buku RBT, satu buku TMK. Jadi senang. Okey, sebab buku teks untuk kedua-dua mata pelajaran ni, walaupun dia dalam dalam jadual ni satu masa RBT, TMK, tapi dia bergilir-gilir. Jadi kadang-kadang cikgu nak kutip atau nak ambil buku ni, menyemak buku kamu. Jadi kalau minggu ni RBT, hantar buku RBT. Okay, minggu depan TMK, bawa buku TMK. Macam tu. Jadi sebab tu cikgu nak awak asingkan buku RBT dan TMK. Jadi untuk aktiviti TMK, buat di dalam buku TMK. Okay, dah hantar pada minggu depan, saya juga cakap tadi, hari Rabu minggu depan. Kemudian kamu juga boleh merujuk buku teks muka surat 5 hingga 9. Dekat situ cikgu dah rangkumkan beberapa tajuk Kalau muka surat 5 dan 9 buku teks kamu lihat, kamu boleh rujuk situ. Banyak penerangan. Kalau tak faham boleh tengok video cikgu. Kalau tak faham kat buku teks, ataupun tak faham tengok video cikgu, kamu boleh baca di buku teks muka surat 5 hingga 9 macam mana langkah-langkah. Jadi kamu kena ingat satu pengatur caraan bukanlah maksudnya nak menggoreng ikan, tapi pengatur caraan tu ialah bagaimana kita nak menentukan langkah-langkah ataupun set arahan kepada sesuatu aktiviti, sesuatu objek. Kalau kita yang kita nak belajar tajuk teknologi maklumat komunikasi ni ialah melibatkan komputer. Jadi kita nak arahkan komputer tersebut melaksanakan suatu aktiviti. Cuma kita kena praktikkan dulu. Contohnya kita ambil mudah. Macam mana nak melakukan sesuatu arahan aktiviti dalam kehidupan seharian dahulu. Bila kamu dah mahir boleh meletakkan atau melakukan langkah-langkah tersebut, macam ni aktiviti harian, insya-Allah kamu akan dapat membuat satu set arahan kepada komputer pula selepas ini. Itu pentingnya pengatur caraan. Mesti ada langkah. Pertama apa, kedua apa, ketiga apa, dan sehingga selesai. Jadi cikgu harap terima kasih kepada semua murid-murid yang menonton rakaman pembelajaran cikgu ni. Jadi kita tak dapat lagi nak bersua muka, tak mengapa, kita ada video, cikgu ada masa cikgu rakam, cikgu akan rakam video-video yang lain pula untuk tajuk-tajuk lain, terutama dalam mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Jadi jangan risau, jangan kalau bahasa Inggeris stres, jangan tertekan. Jadi dengan keadaan kita berperang dengan COVID-19 ni, kita terpaksa belajar dengan cara baru ataupun dipanggil norma baru. Tak mengapa, yang penting kita ada semangat dan niat yang baik untuk terus belajar dan belajar. Terutama kamu tahun ini tahun 6 ada UPSR, jadi kena usaha lebih sikit, insya-Allah kamu akan berjaya. Jadi dengan itu cikgu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada sesi pembelajaran yang akan datang, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Bye. Assalamualaikum.